Nak pergi haji, kena belajar. Belajar pergi haji. Kalau ada peluang pergi haji, belum pergi haji, cepat-cepat pergi. Sementara belum meninggal. Dah meninggal tak ada guna lagi. Allah. Khabarnya orang yang daftar sekarang tahun 100 baru dapat. النبي الكريم أصحاب الكرام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا وسلم. هذا الكتاب عن عليم عن علامة الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن، وكذلك إلى مشايخنا والدينا شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا شيخ المصنف الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا رشدنا. اللهم علمنا علما نعرف بأوامرك ونواهيك، وارزقنا اللهم بلاغة من النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. ربنا يسر ولا تعسر. ربنا زدنا علما وعلما وفهما وعقلا وآدابا كاملا. ربنا تمم بالخير وسعادة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العزيز العليم عليكم في الكتب يكتبوا أبدا العابدين ودهر الداهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Balasan atas amal dari niat tersebut menurut ketentuan kausan orang yang mengerjakannya, dia sendiri yang akan menerima balasannya. Yang demikian tidaklah harus bagi seorang menggantikan atau mewakilkan amalnya kepada orang lain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang telah beri kita sihat afiat dapat datang ke surau ni kerana mendengar ayat tu pelajaran agama kita. Mudah-mudahan tu diberkati sampai bila-bila masa, insyaAllah. Balasan atas amal dari niat tersebut menurut ketentuan kawasan orang yang mengerjakannya, dan ia sendiri akan menerima balasannya. Yang demikian tidak harus bagi seorang menggantikan atau mewakilkan amalnya kepada orang lain. Kerana niat tidaklah harus digantikan. Dalam hal itu ada juga perkara yang dikecualikan, iaitu seorang boleh mengadakan wakilnya untuk melakukannya dalam perkara pembahagi zakat, yang menjadi korban dan sebagainya. Jadi tidak semua perkara yang boleh diwakilkan. Kalau berniat Allah, yang mana yang didaniat itulah untuk dia. Cuma bagi dia kalau tersalah dia cepat-cepat dia bertobat. Kalau orang nak gantikan niat dia, itu tak dapat. Amal yang diperintahkan untuk menunaikannya naklah dikasat kepada antara. Dikasatkan naklah kepada antara supaya ikhlas. Artinya naklah diikhlaskan amalnya dan tidak boleh kepada yang lainnya, supaya amal itu tetap akan diberi ganjaran. Sekali lagi, amal yang diperintahkan untuk menunaikannya naklah dikasat kepada antara. Utak kata benar tak dapat. Artinya naklah diikhlaskan kepadanya dan tidak boleh kepada yang lainnya, supaya amal itu tetap akan diberi ganjaran. Begitulah uraiannya yang kita dah maklum. InsyaAllah bagi kita akan terus kita amalkan. Jadi berhubung dengan niat ni naklah kita betulkan. Kalau tersalah dia cepat-cepat kita betulkan dan kita minta ampun dan bertaubat. Kalau tidak bisa kosong, kita tak dapat pahala besok di akhirat. Amal yang diperintahkan untuk menunaikan tidak dikasatkan kepada Allah, artinya tidaklah diikhlaskan padanya dan tidak boleh pada yang lainnya, supaya amal itu tetap akan diberi ganjaran. Jadi segala amal yang dapat ganjaran adalah kita kasatkan terus kepada Allah Taala. Jadi walhasil segala kerja-kerja kita ni naklah kita ikhlaskan, iaitu kita terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, bahawa asal hukum hijrah dari Mekah ke Madinah diwajibkan pada permulaan Islam,
kata siap orang Islam yang berupaya demi kepentingan agama Islam dan umatnya, dia kena pindah, iaitu untuk meneruskan langkah-langkah perjuangan dan menghindarkan diri daripada ancaman musuh. Dia kena pindah. Wajiban hijrah waktu itu dianggap sebagai tanggungjawab yang utama dan amat penting. Kerana hijrah pada ketika itu adalah Rasulullah terancam dan kita pun juga terancam. Jadi kalau tak pindah mungkin tak dapat pertolongan. Tapi bila tak suruh pindah menunjukkan ada hikmahnya. Itu sebab bila pindah ke hijrah ke Madinah, iaitu dapat jawapannya, orang sana sambut dia. Wajiban hijrah waktu itu dianggap satu tanggungjawab yang utama lagi amat penting. Bila kata hijrah pada itu, bila kata dapat wahyu suruh kita berhijrah, itu adalah amat utama dan amat penting. Keengganan daripada melakukannya ketiadaan sebab yang sah dipandang satu kesalahan dan dosa besar. Kita orang Islam, kalau kita enggan tak mahu nak pindah, dengan sebab apa? Dengan sebab dipandang satu kesalahan dan dosa besar. Kewajipan hijrah itu dianggap satu tanggungjawab yang utama dan yang amat penting. Keengganan daripada melakukan berpindah yang ketiadaan sebab yang sah dipandang satu kesalahan yang dosa besar. Malah ada mereka yang terus menghukumkan siapa saja enggan berhijrah dengan alasan tidak munasabah. Bagaimanapun hukum wajib hijrah itu adalah buat sementara saja. Kerana setelah Islam dapat kembali menguasai Mekah, maka hukum itu dihapuskan bagaimana dikatakan oleh Rasul Allah. Jadi macam mana pun, iaitu hukum ni dia akan berpecah atau akan pindah pada tempat yang lebih utama. Wajiban hijrah waktu itu dianggap satu kewajipan yang utama lagi amat penting. Engganan melakukannya ketiadaan sebab sah dipandang satu kesalahan dan dosa besar. Malah ada pada mereka yang terus menghukumkan siapa saja yang enggan hijrah dan alasan yang tidak munasabah. Bagaimanapun hukum hijrah itu adalah buat sementara saja. Kerana setelah Islam dapat kembali menguasai Mekah, maka hukum itu dihapuskan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun niyatun wa jastufistum fanfiru. Arti tidak ada hijrah lagi sesudah kemenangan, tapi yang ada ialah jihad, yang niat, yang bila diperintah kamu keluar, maka keluarlah. Itu yang ada. Kalau dia suruh kita pergi jihad, itu kita kena keluar dan niat, dan bila diperintah kepada kamu keluar, maka keluarlah. Alhamdulillah. Imam Nawawi berkata, dikandaki dengan hadis ini ialah bahawa kebaikan yang tentu atau terputus dengan hapus hukum hijrah dapat dihasilkan dengan jihad dan niat yang baik. Allah. Imam Nawawi berkata, dikandaki dengan hadis ini adalah bahawa kebaikan yang terhenti atau terputus dengan hapus hukum hijrah dapat dihasilkan dengan jihad dan niat yang baik. Bila diperintah kamu oleh imam raja untuk keluar kepada jihad, maka melaksanakan amal yang baik, maka hendaklah kamu keluar. Bukan menurut keterangan beliau. Allah meninjat kerana apa keluar daripada tempat kami pindah tu, nampaknya buat sementara waktu iaitu ditutup dulu. Kerana Mekah dah jadi bandar lah. Tapi jihad sini, kalau dikandakkan kita jihad, tengok apa jihad. Kalau dikandakkan kita pergi berperang, dia akan perang. Sesungguhnya tidaklah diragukan lagi bahawa mencegah syahwat dan meninggal maksiat adalah jihad.
Itu sekurang-kurangnya meninggalkan syahwat dan meninggalkan maksiat adalah jihad. Allah. Jadi kalau kita buat, kita kena bertaubat. Jangan kita biarkan hati kita betul kena azab. Berpada siapa saja yang melakukan asal benarnya dan bersih kasatnya seperti bagi antara kerana perintahnya Allah. Dan jihad yang seperti itu adalah hijrah, kerana hasil pengertian hijrah itu adalah meninggalkan. Maka pengertian ini jelaslah bahawa meninggalkan larangan Allah dan bentuk apapun juga ada yang dinamakan hijrah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul bahawa adalah hijrah itu ialah orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Walhasil bagi kita ni memanglah kita jauhkan perkara yang dilarang. Dia buat perkara yang disuruh, yang putu-putu dan yang sunat-sunat. Dan kita tinggalkan apa yang dicegah. Allah. Apa yang dicegah kita tinggalkan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni iaitu dapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah taala. Sungguhnya tidak diragukan lagi bahawa mencegah syahwat dan meninggalkan maksiat adalah jihad. Kita memang sentiasa mencegah syahwat dan meninggalkan maksiat, itu adalah jihad. Berpada sesiapa saja yang melakukannya asal benar niatnya, meninggalkan syahwat dan meninggalkan maksiat. Siapa yang melakukannya asal benar niatnya dan bersih kasarnya, maka bagi antara dan kerana perintahnya, dan jihad seperti itu adalah hijrah. Kerana asal perintah hijrah itu ialah meninggalkan. Sekali lagi, sungguhnya tidaklah diragukan lagi bahawa menegah syahwat dan meninggal maksiat adalah jihad. Kita mencegah syahwat kita dan meninggalkan maksiat itu adalah jihad. Berpahala siapa saja yang melakukannya asal benar niatnya dan bersih kasarnya semata-mata bagi antara dan kerana perintahnya. Dan jihad seperti itu adalah hijrah. Kerana asal pengertian hijrah itu ialah meninggalkan. Maka dengan pengertian ini jelaslah bahawa meninggalkan segala larangan adalah dan bentuk apapun juga ada yang namakan hijrah. Allah. Iaitu kita memang banyak dah meninggalkan larangan adalah, insya-Allah iaitu dikira kita hijrah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul bahawa hijrah itu adalah seorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, itulah hijrah yang dikatakan oleh Rasul. Allah. Bahawa ulama usul fiqh menjadikan hadis tersebut bagi dasar untuk menciptakan satu kaedah hukum fiqh. Kaedah itu ialah al-umuru maqasidah. Di maqasidah, segala perkara ada yang dengan maksud-maksudnya. Jadi nampaknya tak ada kitab ni macam mana? Macam mana tak ada kitab ni? Apa kita kena beli kitab lah? Orang yang ada kitab, alhamdulillah. Biasa belilah. Bayar daripada saya pada berapa. Saya beli insya-Allah. Ada tempat apa? Kedai yang saya rangkan tu nampak dia ada untuk kita. Insya-Allah mudah-mudahan. Allah. Jadi kita ni dapat kitab sendiri. Ni kitab sendiri boleh bawa balik rumah. Kita mana kita tak berfaham, kita buka semula barulah insya-Allah. Ya Allah.